di Facebook Lahazun sekarang ni. Sebentar lagi insyaAllah saya akan kongsikan bagaimana para pelajar SPM tahun 2020 nak skor dalam kertas 2 bahagian C. Kertas 2 bahagian C. Jom kita tengok sekali lagi dalam pukul 10.30 kita akan mulakan 10 suku kita akan mulakan. So yang menonton kalau ada kenal sesiapa yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun depan Februari 2020, boleh kongsikan boleh share. Okay. Okay, alright. Kita tunggu sebentar lagi, pukul 10 suku. Okay, nak skor dalam kertas bahasa Inggeris ni, markah dia adalah 25 marks untuk bahagian C, section C, paper 2 bahasa Inggeris. So, ini adalah episod yang pertama, kita akan adakan berturut-turut. Hari ini Selasa, Rabu dan Khamis ya. So, we going to do this straight 3 days untuk help untuk bantu calon-calon SPM 2020 yang akan menduduki SPM pada Februari depan SPM tertunda dikatakan. Okay. So insyaAllah saya akan kongsikan untuk subjek bahasa Inggeris. Tengah hari nanti pukul 12 suku kita ada bersama dengan PLF Faris PLF Cikgu Faris untuk subjek bahasa Melayu. Jam 2 petang pula kita bersama dengan PLF Mariam untuk subjek sejarah. Dan juga last kali slot yang terakhir pada setiap hari adalah jam 4.30 hingga 5 suku untuk slot matematik bersama dengan PLF Asli. 3 hari berturut-turut percuma sahaja. So pastikan stay tune. Sekolah pun dah bermula. Kalau tak dapat, boleh tengok siaran ulangan di YouTube nanti. InsyaAllah. Okay. Okay. Pukul 10 suku saya akan mulakan. Jadi stay tune. Assalamualaikum. Saya ada pelajar saya di sini juga. Assalamualaikum. Haziq ke? Haziq ke ni? Boleh dengar saya? Ya, okey, boleh. Okey Haziq, welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Okey, kita akan hari ini kita ada hari ini hingga hari Khamis Haziq kita ada special bengkel kita panggil Rocket Air Booster, mini Rocket Air Booster untuk bantu pelajar-pelajar seperti Haziq menghadapi SPM pada tahun 2020 nanti iaitu pada bulan Februari. Slot pertama Haziq adalah slot bahasa Inggeris. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana Haziq dan kawan-kawan yang akan hadapi SPM tahun 2020 akan datang ni untuk skor section C yang markahnya 25 markah menggunakan teknik lifting. Boleh? Okey, yang menonton boleh terus menonton dan nanti saya akan terus kongsikan. Sekarang ini waktunya adalah dah pukul berapa ya sekarang? Pukul berapa dah sekarang ni? 10.15. Ya, betul. Dah 10.15. Kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim seperti biasa. Okey, so bagi yang menonton, kita mulakan sekarang. Episod 1. Okey. Episod 1 kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Allah Ar-Rahim, please help me be good at English so I can read, write, speak and listen and be a better person. Oh Allah Al-Alim, please help me be good at English so I can use it to serve the ummah and follow Rasulullah. Okay, Haziq. Dalam kertas dan pelajar-pelajar yang lain, dalam kertas 2 bahagian C ini, antara soalan yang kita panggil mencabar juga iaitu kita ada pemahaman longer text, maksudnya perenggan yang panjang hingga 250 patah perkataan dan juga 10 soalan berkaitan dengan petikan tersebut dan of course part yang terakhir soalan yang 31 anda kena menulis rumusan yang markahnya 15 markah Jadi macam mana nak guna things to exclude from your summary. Jom kita tengokkan Let's watch down. Okay, apa yang kita kena exclude from your summary? Okay. Ingat ya Haziq dan pelajar-pelajar sekalian, leave out unnecessary details and relative clauses. Summary should be apa? Haziq. Summary should be apa?
should be simple and short. Yes, good. Betul. Yes, simple and short saja ya. That is called summary. Kalau dia panjang-panjang, itu bukan summary dah. Ringkasan apa pemahaman para pelajar sekalian apabila diberikan petikan reading comprehension, longer text. So macam mana kamu nak faham nak fahamkan teks tersebut, okey, dengan hanya patah perkataannya? Berapa Aziz patah perkataan dia? Pelajar-pelajar sekalian, berapa patah perkataannya? Ingat tak, summary nak berapa? 120. Okey. 120 yang kita kena hasilkan sendiri, ya, para pelajar sekalian kena hasilkan sendiri. 10 dah diberikan. Total sebenarnya 130. Tapi biasanya memang akan diberikan 10 patah perkataan yang pertama. Baik, itu yang pertama. Okey, state main idea and unnecessary details which you notice in the sentence and summarize the sentence again. Okey, jom tengok sini. Jom tengok sini ya, Haziq. The boy who studied from morning till evening without much rest in between obtained the best result in the school. Okey Haziq, boleh tak pelajar-pelajar sekalian, boleh identify tak apa main idea dia? What is the main idea? Boleh bagi jawapan dekat saya. Yang menonton di Facebook boleh bagi jawapan di ruangan komen. Yang pelajar-pelajar di sini boleh bagi jawapan dekat Zoom chat. Silakan. Apa dia Aziz main idea? Agak-agaknya apa main idea dia? Silakan Aziz. Apa main idea daripada ni? Main idea, without much stress in between, obtain the best result. Is it the main idea? It's quite long. Okay. Aziz dan pelajar-pelajar yang menonton. Main ideanya adalah ni, obtaining best result. Yang bawah, yang last tu yang Aziz buat. Ya Aziz, betul. Ya, ya, para pelajar sekalian, main idea dia hanya obtaining the best result. Okay, kita nak rephrase kan. Okay, so yeah. So Haziq, seterusnya dah main idea dah. Unnecessary detail. Main idea dah settle. Obtaining the best result. Unnecessary detail. Sebab kita punya first tip adalah remove unnecessary details. Saya dah katakan comprehension tu panjang. So macam mana kita nak summarize? Kita antara step dia adalah remove unnecessary details. What are the details that Haziq think yang kita kena remove? Silakan. Yang menonton boleh ni juga ya. Boleh usahakan untuk jawab. Agak-agaknya mana satu yang kita panggil? In the school. Asyik kata in the school saja. Let's see. Ini yang tadi saya cakap tu. Studied from morning till evening without much stress in between. Ini adalah descriptive. Masa kita panggil elaboration lah. Kan? Ini tak perlu Aziz. Tak payah letak dalam summary Aziz. Yeah. Aziz bukan in the school je. Ni unnecessary dia adalah studied from, yes Aziz, morning till evening without much stress in between. Okay Aziz, how about dia punya summary? Dah ada main idea, dah tahu apa detail yang kita kena remove. Okay. Aziz boleh tak buat satu summary statement untuk pernyataan ini atau untuk ayat ini? Silakan. Yang menonton pun boleh buat ya. Fikir-fikirkan. Tadi dah tahu dah what's the main idea? Dah tahu dah. The boy who obtained the best result. Okay. Haziq kata the boy who obtained the best result. Let's check it out. Okay. Okay, ini tadi kita answer detail itu. Kita tengok summary. The boy obtained the best result in the school. That will be the summary. Dekat-dekat dah. Almost there Haziq. Good. Congratulations. Okay. But bila kita letak kat sini, kita tahu this is already in the past tense. So your tenses for your summary should be in the past tense as well. Okay, Aziz? Boleh? Faham tak? The boy obtained the best result in the school. Okay, Miss. Alright. Thank you. Let's move on. Yang kedua. Okay, yang pertama, kita kena remove unnecessary detail. Yang kedua,
Do not include, ya. Para pelajar sekalian, do not include examples and lists that are unimportant. Ingat, itu adalah pantang untuk summary. Jangan letak contoh-contoh. Ingat Aziz No contoh-contoh. Okay, no examples and lists. Kalau ada list, kita kena gunakan one word yang represent list tersebut. Contoh dia kata, kalau dia kata ring, necklace, ring, necklace, earrings, pendant, kita panggil, okay, ini semua lah, kata inilah, kata ada 4 barang ni. Ring, necklace, pendant, earrings, one word yang represent ni apa Haziq? Yang menonton bertengok juga. Okay, apa one word yang represent ni kalau saya bagi list ni? Boleh fikirkan tak? Ring, necklace, pendant, earrings. Katalah list ni ada, is in the stated in the comprehension. Macam mana kita nak simplify? Sebab kita tak boleh, tak nak exclude kan, tak nak include kan. Do not include. Kategori apa ni? Ingat tak saya pernah kongsikan sebelum ini? Accessory. Not really Haziq, it's not necessary. It's more into jewelry. Okay, it's more into jewelry. Yeah, you're right. Okay, you are right. Okay, good. Okay, now tengok macam mana. Okay, for example lah here. Dia kata state main idea and unnecessary detail which you notice in the sentence and summarize the sentence given. Kita akan discuss nanti, kita akan discuss kemudian. Sekarang ni, Nisha wrote in her shopping list that she needed to buy stationery such as pencils, pens, a ruler, and eraser, a sharpener, and a test pad for her examination. First of all, what is the, para pelajar sekalian, what is the main idea for this sentence? Okay, Aziz, what's the main idea? Silakan. What is the main idea? Needed to buy stationery. Yeah, okay, let's have a look. Good. Okay, kita tengok betul tak main idea dia adalah Nisha needed some stationery. Who needed? Nisha. Yeah, it's almost there dah Haziq. Good. Okay Haziq, how about the unnecessary detail yang kita tak perlu masukkan bila kita nak summarize this sentence? Silakan. Silakan. Okay. Such as pencil, pen, a ruler, an eraser, and sharpener, and a test pad. Okay, good Aziz. Kan kita dah cakapkan list kita kena excludekan. Let's have a look. Is it true? Yeah, pencils, pen, a ruler, a sharpener, and a test pad. Itu adalah example that often follow with word kita panggil keyword such as, like, and for example, for instance. Semua ni kita kena exclude kan. Okay, good. Now, dah tahu dah main idea, dah tahu dah unnecessary detail yang kita kena exclude. Okay, so come up with the summary statement for this sentence. Silakan. Okay, silakan. Alright, silakan. Yang menonton juga boleh berikan ya. Para pelajar sekalian, fikirkan apa agaknya? Dah tahu dah main idea, dah tahu dah unnecessary details yang perlu di-excludekan, yang perlu dikeluarkan daripada statement ni. Silakan Aziz. Nisha wrote in her shopping list, do you think so? That she needed to buy some stationery for her examination. Okay,
Tadi dah nampak dah dia punya main idea apa kan? Answer detail apa kan? Almost there lah Haziq, almost there actually. Let's have a look. Okay. So yang ni perkara yang kita nak kena remove, betul tak? Kan? Hai Adam. Okay. Jom tengok Ini je. Nisha bought some stationery for ya betul Haziq, ini saja macam I see nama pun summary. This is one of the ways lah kita nak liftingkan dia daripada comprehension tu dan kita simplify it. Hai Adam. Okay, kita dalam ni slide pertama untuk bahasa Inggeris. Okay, kita akan bersama langsung sampai pukul 11 sebentar lagi. Baik, so ini yang pertama Okay, dah nampak tak? Nampak tak strategi dia? Haziq? Clearly tak? Nampak tak? Macam mana kita nak simplify? Yes kan, walaupun kita dapat longer sentence, okay, ataupun longer sentences dalam comprehension tu sebenarnya ada cara. Itu saya tunjukkan satu persatu macam mana cara dia. Okay, tips pertama dan tips kedua dan let's move on to tips yang ketiga. Ada tak tips yang ketiga? Kita tanya screen, ada tak? Ya, ada. Tip yang ketiga, do not include elaboration. One more thing yang you jangan include dalam penulisan ni lah, Adam dan Haziq, jangan letak elaboration. Tadi first, excludekan unnecessary details. Kedua, jangan letak example ataupun list. Yang ketiga, jangan letak elaboration sebab nama pun summary. Okay, ringkasan. Patah perkataan pun pendek saja. 120 yang kita kena, you all pelajar kena buat sendiri, 10 dah diberikan. Baik, let's see the third tips. Okay, so untuk ada yang baru join, kita tengok kat sini, state the main idea and unnecessary detail we should notice in the sentence and summarize the sentence given. Maksudnya, kita tengok yang ini pendek sikit daripada yang nombor 2 tadi. Let's see, either you all boleh come up with the main idea, then what is the unnecessary detail, Henry came home late. It was after midnight, that is, after 12:30 a.m. He had been out with his friends. Okay. Para pelajar sekalian, fikirkan, what is the main idea? What is the main idea? Yang menonton juga boleh bagi what is the main idea for this? Boleh? Kita nak summarize. Okay, ada yang baru menonton? Hai. Okay, kita nak summarizekan this sentence. Ini sentence yang ketiga. Silakan. Haziq dan juga Adam. Boleh bagikan? Yang menonton juga boleh bagikan. Para pelajar sekalian, what is the main idea from this 3 sentences? Ada 3 sentences kat sini. Kita nak summarizekan. Okay. Haziq kata Henry came home late. Okay, good. Adam? Dan pelajar yang menonton sekalian, ada lagi tak? Apa main idea daripada 3 ayat ni? Let's have a look. Okay. The time that Henry came late. Okay, the time that Henry came late. That's the main idea. Lebih kurang lah tu Haziq. Okay. Alright, apakah unnecessary details yang kita kena remove dekat sini? Not needed for your summary. Which one? Apa dia? Fikirkan. Apakah unnecessary detail yang kita kena exclude? What is that? Para pelajar sekalian, sila fikirkan. It was after midnight, that this is after 12:30 a.m. That the detail that yang Haziq rasa perlu remove kan? Okay, Adam boleh bagi jawapan Adam ya? Kita saya akan tolong semakkan. Baik. Tengok kat sini. Okay. The exact time. Betul The exact time when Henry came late and what he was doing. Tak perlu. Tak perlu nyatakan apa yang dia tengah buat. Okay. So, now boleh tak come out dengan dia punya summary statement untuk 3 ayat ni? Silakan. Okay, come out with the summary statement.
Okey, silakan, silakan. Okey, boleh? Apa statement dia? 3 sentences in one statement. What is that? Ya, pelajar yang menonton boleh jawab juga ya. Adam, Haziq, silakan. Silakan, silakan. Ya, silakan. Boleh tak Haziq? Okay, okay. Adam dah bagi. Adam kata Henry come home late. It was after midnight. Adam, boleh tak simplikan? Bagi satu statement, satu ayat saja. Ini skill untuk buat summary dekat section C ya. Dalam comprehension. Altogether dekat section ni 25 marks, Adam. Satu saja ayat. Good try Adam, good try. It's almost there. Saya nak Adam simplify lagi Adam. Silakan, silakan. Haziq okay? Are you okay dah? Still thinking? Oh, Haziq dah sampai. Okay. Haziq kata Henry came home late because he been out with his friend. Ingat tak dia kata kat sini? What he was doing. What he was doing tu tak nak kan? Haziq, remember? Yeah, Haziq. Oh, yeah, it's true. Okay, jom tengok apa sebenarnya. Yang ni semua kita tak nak. After midnight lah. Lepas tu what dia buat tu tak nak. Patutnya ini falls under unnecessary detail. Right. Patutnya ni saja. Itu dia kata exclude elaboration. Faham Adam dan Haziq dan juga pelajar-pelajar yang lain. We need to exclude the elaboration. That is the third tips yang saya bagi, saya kongsikan hari ni. So, Henry came home late. That's it. That's the information, the gist of the information from these 3 sentences. Boleh faham? Boleh faham ke? Haziq dan juga ni dekat boleh. Okay, good. Thank you for responding. Let's move on. Dah habis. Jadi apa yang ni? Apa yang Haziq dan juga Adam faham? Adam baru masuk kan? Ingat tadi 3 step yang saya bagi dekat sini. Boleh salin dulu ya. Tengok dekat sini. Step pertama apa? Leave out unnecessary details and relative clauses. Sila salin. Dah salin cakap dah Sebab ada yang baru masuk tadi. Dan salin ni. Dan okay. Yang kedua, Adam dah Adam? Okay, yang kedua adalah do not include example and list that are unimportant. Dah salin ini? Bagi tahu saya ya. Okay, kejap lagi saya sharekan something lagi yang boleh you all tengok Okay, done. Okay, good. Dan seterusnya adalah kita kena buat ini. Do not include elaboration. Okay, silakan. Sebentar lagi saya akan sharekan pula yang ni saya ada satu lagi slide untuk saya share. Kita ada masa lagi. Apa dia? Dah? Dan. Okay. Yang tiga dan kan? Ni belum kan? Yang ketiga pendek je. Okay. So 3 ni antaranya. Dan. Dah? Pendek kan? Okay. Alright, good. Let's see. Saya stop share sekejap sebab saya nak share satu lagi slide.
Slide yang ini. Okey. Sebentar saya tunjukkan. Sebentar ya. Okey, sikit lagi. Saya akan tunjukkan yang ini pula. Okey, tadi kita dah buat. Okey, kita sambung. Okey. Tip yang seterusnya. Okey. Boleh nampak? Okey, yang keempat. Kita sambung tip yang keempat. Leave out repetition ataupun pengulangan or redundant sentences. Macam mana tu? Okay, boleh saya dulu point ni sebelum saya move on to the examples and exercise. Leave out repetitions and redundant sentences. Benda yang berulang, ayat yang berulang macam mana? Sebab bila kita dalam penulisan, kan, kita memang nak bagi benda satu interesting. Sometimes kita emphasize. So, tapi bila kita buat summary, satu direct aja point dia. Okay. Dah salin ni bagi tahu Okay. Sambil-sambil salin saya nak bagi tahu ini adalah slot pertama hari ini. 3 hari berturut-turut pihak Lahazun akan adakan bengkel mini roket A booster untuk bantu pelajar SPM 2020 yang akan hadapi peperiksaan pada Februari ni. Lepas ni pukul 12 suku ada slot bahasa Melayu bersama dengan PLF Faris. 2 petang ada bersama dengan PLF Mariam untuk sejarah dan pukul 4.30 ada bersama dengan PLF Asni untuk slot matematik. Ya. Okey dah. Good. Jom tengokkan latihan dia ya. Kita nak summarize ni. Again sama juga. Kita nak cari the main idea dan kita nak buangkan unnecessary detail. Okey. Kali ni apa kata terus saja terus bagi saya main idea dan juga unnecessary detail. Baik, he is a very fat man. He certainly is not thin. It is difficult for him to pass in off the door. Okay. So, para pelajar dan Adam dan juga Haziq, bagi saya terus main idea apa? Unnecessary details apa? Silakan. Saya bagi dalam 3 minit macam tu. Silakan. Silakan. Okey, Adam. Yang itu apa? Main idea ke apa? Ya, okey. Unnecessary detail dia apa? Unnecessary detail. What is that? Okay. Apa dia unnecessary detail? He certainly is not thin. Itu unnecessary detail. Okay, thank you Adam. Apa lagi? Aziz? Pagi-pagi ni kita manfaatkan bahasa pagi di sekolah anda dengan tengok apakah technical part yang anda kena perbaiki untuk skor dalam subjek teras, subjek teras SPM 2020. Wow, okay. Aziz dah bagi. Aziz kata main idea is that the type of his body, unnecessary detail, he certainly is not thin. It is difficult for him to pass enough the door. Very good. Let's see, is it true or not? Is it correct or not your answer? Jom kita tengok sekarang. Baik. Very fat man. Okay, the man is fat, right? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, that he is not thin and it is difficult for him to pass enough the door. Itu adalah benda yang kena kita keluarkan. Dan apakah summary dia? Dah tahu dua ni kan? Apakah summary dia?
Okay. Hasil kata, the summary is that he is a very fat man. Adam, agak-agaknya apa summary dia? One summary statement. Same. Okay, okay. Dalam exam jangan cakap same dengan kawan-kawan yang lain. Alright, let's have a look. Okay. Yeah, he is a very fat man. Congratulations. Good. Now, boleh Dah faham? Ini adalah step yang keempat. Okay, tips yang keempat. Seterusnya yang kelima. Do not include details. Okay, details. Specifically maksudnya do not unnecessary adjective dan lengthy description. Ini kamu kena elakkan. Details yang ada adjektif lah apa kan. Memang kalau kita buat karangan, masukkan adjektif, kita panggil adjektif, adverb kita panggil magic word. Sebab dia mencantikkan, dia menyedapkan lagi ayat kita. Dia padukan lagi ayat kita. But for summary, dia vice versa. Kita nak straight to the point. Sila salin dulu yang ini. Salin. Sila salin. Okay, sila salin. Yang menonton, okay, ingat kita ada sambil-sambil mereka salin, saya bagi lagi ulangan. Ulang maklumat. Pukul 12 suku nanti ada sesi bersama dengan PLF Faris untuk subjek Bahasa Melayu. Pukul 2 bersama dengan PLF Mariam untuk subjek Sejarah. Dan petang nanti 4.30 hingga pukul 5 suku. Okay, ada subjek Matematik. Percuma je ni. Rugilah kan? Ini adalah episod pertama, hari pertama. Okay. Hari kedua dan ketiga akan berlangsung pada hari Rabu dan Khamis. Dah salin? If dah, kita nak sambut tengok latihan dia macam mana. Sudah? Dan Haziq, Adam? Dan. Okay, good. Now, okay, ni panjang ni panjang sikit. Okay. Dah panjang sikit pula kan. Lebih panjang lah senang cerita. Baik, she wore a pretty dress. It was made of pink and with a huge bow at the back. And there was at the back, kat belakang lah. There were sequins which glittered under the light all over the dress. Now, tell me, what is the main idea and what are the unnecessary details yang you tak perlu masukkan? Okay, yang ini 3 sentences. Nanti kita nak come out dengan one summary statement saja. Silakan. Saya bagi dalam 3 ke 4 minit lah untuk you fikir-fikirkan. Ini kita ambil lifting lifting daripada comprehension. Section C, paper 2. Ya, 119, English 119. Masih lagi format lama. Bagi pelajar, kalau ada pelajar tingkatan 4 tahun ni yang menonton, jangan risau, untuk pelajar tingkatan 4 tiada lagi soalan jenis rumusan. Okey, itu apa? Adam, type of her dress. Ya, itu main idea. Alright, good. Now, come up with the unnecessary details. Yang mana satu? Silakan, silakan. Boleh tak? Haziq dan juga Adam. Adam masih tak bagi saya main idea. Unnecessary detail. Haziq, ya okey. Patutlah panjang menaip Haziq kata main idea adalah the type of dress. Unnecessary detail. It was pink with a huge bow at the back. There was sequin which glittered under the light. Ya, okay, nice. Okay, itu adalah ni Tengok, yes.
Main idea adalah what the girl wore. Apa yang dia telah pakai. Macam samalah macam Haziq kata. Dengan Adam cakap type of her dress. Betul. Apa unnecessary detail dia adalah the type of dress and colour are unnecessary details. Tak payah mention tadi, macam Haziq cakap tu lah, yang pink lah, sequence lah, apa semua tu tak payah. Okay. Now, jadi come up with satu summary statement. Daripada 3 ayat ni, kita boleh come up dengan satu summary statement. Sila. What is that? Adam, jangan same Janganlah same dengan Haziq. Sila. Okay. Adam, Haziq dah bagi. She wore a pretty dress. She wore a pretty dress. Sama. Betul lah tu same. Okay, let's have a look. Ini tadi ada detail. Yeah, she wore a pretty dress. Itu je yang ayat pertama dia je sebenarnya. Yang lain ni sebenarnya dah bukan. Tak perlu kita letak ataupun anda para pelajar calon SPM ni letak dalam summary you all. Very good. Okay, how about this? Ini adalah latihan yang terakhir saya rasa. Okay, Aisyah, my best friends who sit next to me in class and is not only pretty but also helpful, kind and generous. She always help me when I have problems. Okay, this will be the last exercise. Okay, hopefully kita tengok jadikan saya apa itu main idea. Apa dia unnecessary details. Apa dia unnecessary adjective. Dan apa dia unnecessary relative clauses. Jadi kita dah dapat part 1 tadi kan. Okey, silakan. Saya bagi anda masa. Saya akan bunyikan lagu lah Ada lagu tak? Ada. Jom kita dengar lagu. How you like that? You don't like that? How you like that? Silakan. Bagi main idea. Okay, good. Carry on. Bagi unnecessary detail. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? Nah. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? Dah habis ni. Kita ulang lagi lagu ni. How you like that? You gon' like that? How you like that? How you like that? Now, look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like that? Now, look at you now, look at me. Look at you now, look at me. Look at you now, look at me. How you like Silakan. that? Adam, silakan. Dah habis pun lagu. Sila. Berikan jawapan anda. Kita ada lebih kurang dalam 9-8 minit saja lagi untuk kita punya slot pertama ini. Dia pendek saja. Nama pun Mini Rocket A Booster. Setiap pagi bersama dengan saya insyaAllah ataupun teacher Rafizah. Mungkin saya atau teacher Rafizah untuk segmen atau slot pertama. Nak skor bahasa Inggeris SPM 2020. Ini adalah episod pertama, besok episod kedua dan hari Khamis episod yang ketiga. Mananya? Mana? Adam? Silakan Adam. Okey. Haziq dah bagi Okay, good Haziq. Haziq kata not only pretty but also helpful, kind, generous is for the unnecessary adjective. She always help
me when I have problem. Maybe. Okay, Asyik pun dia kata 50-50. Saya bagi seminit 2 untuk okay, kejap. Oh, saya nampak jawapan daripada ni juga ya. Jawapan daripada Adam. Necessary detail. What Aisyah can do, maybe. Okay. Cuma maybe, tak pasti. Okay, let's have a look. Main idea, the friend who always help. Tak payah cakap. The friends who always help adalah benda yang perlu kamu silentkan. Silentkan maksudnya tak perlu mention. Okay, that's the main idea. Seterusnya, my best friend. Unnecessary details. Okay. Unnecessary adjective adalah description of friend. Kan? Pretty itulah adjective. Helpful adalah adjective. Kind and generous itu semua adjective. Kalau pretty ni lebih kepada kita panggil kalau Osascom. Ingat lagi tak? Saya ada share Osascom. Okay. Osascom adalah adalah observation. Apa yang kita nampak. Okay. Semua ni. Helpful, kind, generous itu semua observation. Pemataian kita. Penilaian kita. Okay. Alright. Next. Kita tengok kepada unnecessary relative clauses. Who sits? Nampak tak? Who ni adalah relative clauses. With sat next to me in class. Itu pun adalah tak perlu ada. Jadi itu tak ada, ini tak ada. Apa dia punya summary statement? Silakan. What is the summary statement? Sila. Bagi saya summary statement dia. Sila berikan summary statement. This one I don't know how. I don't know. Boleh. Cari tadi kan dah bagi tips kan? Dah bagi okay, saya tengok saya tunjuk balik Tadi dah bagi tahu main idea. Main idea the friend who always help, okay? Lepas tu yang ni tak payah letak. My best friend tak payah letak. Okay? Description of the friend, pretty, helpful, kind and generous. Tak perlu letak. Okay? Relative clause, who sit next to me, tak perlu letak. Dan juga, alamak, saya tak tunjuk lagi tu. Saya dah terbuka lah pula. Saja-saja nak pergi tengok. Bagi ada ni, Aisyah, Adam, repair Adam. Adam bagi, Aisyah is my best friend. Okay. Okay, Aisyah is my best friend who always help me when I have problem. Okay, dia kata my best friend ni tak perlu Adam. Diconsider sebagai unnecessary detail. Okay. Tak payah mention. So, ada kena rephrase balik Adam. Baik. Adjective description of the friend. Pretty, helpful, kind and generous. Tak perlu letak. Dan juga relative clauses. Who sit next to me in the class pun tak perlu letak. Haziq ada bagi tahu. The friend who is always help me is Aisyah. How about you, Adam? Do you agree with that? Daripada sepanjang-panjang statement ni. Statement ni kata Aisyah, my best friends who sit next to me in class and is not only pretty but also helpful, kind and generous. She always help me when I have problem. Okay, tengok sini. Aisyah always help me when I have problem. Wow, getting better Adam. Alhamdulillah. Let's have a look. Is it true? Okay.
Aisha always help me when I have problem. Inilah dia. Tak payah cakap dia best friend kita. Tak payah cakap dia helpful apa semua. Of course dalam essay perlulah kan buat ni. Tapi bila dalam summary, ingat tak saya kata apa? Apa saya pesan? Direct to the point. Sebab tu namanya summary. So betul jawapan Adam. Congratulations. Boleh? So far okay tak? So far so good? Boleh faham? Okay. How about you, Haziq? Sebab yang ketiga ni you rasa macam susah sikit Is it? Yes, okay. Sebab tu saya kata, kalau dapat statement tu, guna strategi yang saya kata tu. Ada lima strategi jadi kan? Okay. So, alright. Yang keenam. Change direct speech to indirect speech. Okay. Kita ada lagi 2 minit lagi. If there is a dialogue in the passage and contains a point, change it to indirect speech. Salin yang ini saja. Okay, salin change direct speech to indirect speech. Silakan. Okay. Yang ini saya akan tunjuk contoh lagi kita ada lagi 2 minit saja untuk bercakap langsung ni. Silakan. Dah salin cakap done Change direct speech to indirect speech. So pelajar SPM, you can tahu apa tu direct speech. Apa tu indirect speech. Okay. So contoh dekat sini ini dia kata kalau ada teks macam ni. Ni kan. You have to put more effort. Do not spend so much time watching television. Also reduce the number of hours that you spend on the internet and plan your time well. As a result, you will do well, said Daniel's mother. Sepanjang-panjang ni lah, apa agaknya summary statement yang you all kena bagi? Okay, come on. Seminit lagi kita ada. Apa di summary statement dia? Silakan. Apa dia summary statement? Ingat. Change. Direct speech jadi indirect speech. Kan tadi kan saya kata apa? Ni. Change direct speech jadi indirect speech. Ini adalah direct speech. Jadikan indirect speech. Siapa tahu? Tahu tak? Okay or not? Okay, kalau dapat soalan macam ni, ini dah jawapan dia. Ini maksudnya ini adalah indirect speech, ini adalah direct speech. Okay? Daniel's mother told him he had to put more effort in order to do well. I see. So jangan ambil ini letak dalam summary. Kamu fahamkan apa yang dipesan, apa yang dicakapkan oleh Daniel's mother, dan you come up with it dalam term indirect speech. Daniel's mother told him he had to put in more effort in order to do well. Okay, itu sahajalah untuk hari ini slot pertama. Esok saya akan share lagi. Sebab nak score kan, 25 mark kat sini besar. So, stay tune dengan saya besok insyaAllah. Waktu yang sama 10 suku hingga pukul 11 pagi. Bahagian yang kedua, part kedua. Okay, ingat tengah hari lagi pukul 12 suku ada BM, betul ada sejarah dan juga maths. Saya dah bagi makluman dah dekat Facebook saya juga, dekat Facebook Lazon dan juga pada pelajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Bye. Tada. Assalamualaikum.